Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah sekalian, dah bersedia untuk memulakan pelajaran hari ini? Jom ke channel Ustazah Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 6 yang ustazah kasih sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi untuk meneruskan PDPR kita. Ustazah harapkan anak-anak semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga. Dan jangan lupa jaga kesihatan, jaga keselamatan. Baik, insya-Allah pada hari ini ustazah akan masih lagi dalam tajuk ulum syariah, iaitu dalam bidang sirah. Dan tajuk yang ustazah akan bawakan pada hari ini ialah Perjanjian Hudaibiyah bahagian pertama. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan pada pembelajaran kita pada hari ini. Pertamanya kita lihat peta, iaitu peta menunjukkan kedudukan Madinah, Zulhulaifah, Hudaibiyah dan juga Mekah. Apa kaitan dengan tajuk kita hari ini? Ya, ia berkaitan dengan nama suatu tempat, iaitu Hudaibiyah yang terletak di antara Madinah dan juga Mekah. Nampak kan yang warna merah tu Hudaibiyah. Dan di sini juga ustazah sertakan ada gambar sebuah masjid. Ini adalah antara masjid yang terdapat di tempat tersebut, iaitu yang bernama Hudaibiyah. Apa yang istimewanya Hudaibiyah, ataupun apakah cerita di sebalik tempat yang bernama Hudaibiyah tersebut? Untuk kali ini, dalam tajuk Perjanjian Hudaibiyah, ustazah akan bawakan dua tajuk utama, iaitu yang pertamanya ialah latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah tersebut, bagaimana mula cerita nak terjadinya Perjanjian Hudaibiyah tersebut, dan yang keduanya ustazah akan fokus pada isi Perjanjian Hudaibiyah itu sendiri. Jadi ustazah harap anak-anak dengar dengan penuh perhatian dan ambil peduli apa yang ustazah sampaikan. Untuk tajuk latar belakang Perjanjian Hudaibiyah, latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah ini, ustazah akan kupas serba sedikit bila berlaku Perjanjian Hudaibiyah, kenapa berlaku Perjanjian Hudaibiyah, siapakah yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Jadi sama-sama selepas ini ustazah akan huraikan. Baik, untuk tajuk kecil Perjanjian Hudaibiyah ataupun latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, di sini ustazah akan bawakan 7 isi penting, 7 isi penting bagaimana tercetusnya Perjanjian Hudaibiyah tersebut. Baik, isi yang pertama ialah pada suatu hari Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Jadi maknanya sebelum kejadian Rasulullah pergi mengerjakan umrah di Mekah, baginda telah bermimpi, dan biasanya mimpi itu merupakan suruhan ataupun arahan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru pada keesokan harinya baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin, dan bila kaum muslimin mendengar berita ataupun mendengar cerita Rasulullah SAW ini, maka mereka pun bersedia membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah. Dan pada waktu itu ataupun pada ketika itu, pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, jadi mereka pun telah membuat persiapan yang rapi dan membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk bersembelih di Baitullah, dan Rasulullah SAW telah pergi bersama para sahabat dan para muslimin pada ketika itu seramai kira-kira 1,400 orang jumlah ahli rombongan. Jadi maknanya Allah telah perintahkan melalui mimpi dan Rasulullah telah tunaikan perintah tersebut. Baik, seterusnya apabila tiba di suatu tempat yang bernama Zulhulaifah, maknanya dalam perjalanan di antara Madinah nak sampai ke Mekah tu, ada tempat-tempat tertentu untuk Rasulullah dan para rombongan untuk beristirahat dan juga memasang khemah untuk bermalam. Jadi sampai di satu tempat di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin telah berniat berihram
umrah, ya. Dan memang ya sememangnya untuk ibadat umrah, ya, untuk ibadat umrah telah ditentukan, ya, sampai tempat-tempat tertentu memang kena niat, ya, niat ihram. Dan bila dah berihram, maka mereka kena jagalah pantang larang ketika berihram. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita pergi pada isi yang ketiga, ya. Dalam isi yang ketiga, ya, Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa kaum musyrikin Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah, ya. Jadi maknanya dalam perjalanan tersebut, sewaktu baginda dan rombongan berehat di tempat tersebut, maka baginda terdengar, ya, ramai kaum musyrikin Mekah telah menunggu untuk memerangi dan menghalang perjalanan. Ya, jadi apa lagi, tentulah Rasulullah buat strategi yang baru. Jadi mereka pun melaluilah jalan-jalan yang berliku-liku dan berada di celah-celah berbukit. Apa tujuannya anak-anak? Tujuannya untuk mengelakkan daripada diserang dan juga dihalang oleh kaum musyrikin Mekah pada ketika itu, ya. Adakah Rasulullah masih ingin meneruskan perjalanannya untuk mengerjakan umrah? Ya anak-anak, jadi kita nampak, ya, betapa gigih, betapa cekal, betapa kuat dan sabarnya Rasulullah SAW, para sahabat dan juga ahli rombongan pada ketika itu kerana niat yang satu, hanya untuk pergi mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan seterusnya isi yang keempat pula, ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di satu tempat lagi, ya, dan berhampiran dengan Hudaibiyah, ya. Kerana apa mereka berhenti? Kerana kebetulan, ya, unta Rasulullah yang telah membawa Rasulullah SAW berhenti dan tak nak teruskan perjalanan. Kenapa agaknya, ya? Mungkin kerana telah diperintahkan oleh Allah untuk berhenti di tempat tersebut. Apa pula berlaku di situ? Dan di situ baginda SAW telah dikunjungi, ya, oleh seorang kafir musyrikin ataupun kafir Quraisy, ya, musyrikin Quraisy di Mekah yang bernama Budail bin Waraqah al-Huzai, ya. Apa Budail ni, tujuan Budail ni mengunjungi Rasulullah SAW? Tujuannya nak bertanya, ya, nak bertanya kenapa Rasulullah datang ke Mekah ni, ya. Jadi apa jawab baginda Rasulullah SAW? Tentulah baginda terangkan tujuan mereka dan rombongan datang ke Mekah untuk mengerjakan ibadat umrah semata-mata. Tapi orang kafir Quraisy ni, ya, bukan nak terus percaya. Tak cukup dengan dihantar siapa namanya tadi, Budail, dihantar seorang lagi wakil yang bernama Urwah bin Mas'ud. Dihantar pula utusan yang lain yang bernama Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ni pula diperintahkan untuk berunding dengan rombongan Rasulullah SAW, ya. Dan pada akhirnya Urwah, ya, bin Mas'ud ini telah menerangkan dengan kaum musyrikin Mekah bahawa tujuan baginda Rasulullah SAW semata-mata ke Mekah untuk menunaikan ibadat umrah. Jadi rasa-rasa anak-anak lah, berjaya ke tidak Rasulullah ni nak mengerjakan umrah bersama para sahabat dan juga rombongannya yang lain, ya. Okey. Seterusnya isi yang kelima, ya, setelah tadi perbincangan di antara kaum musyrikin Mekah, ya, yang lantang berunding dengan Rasulullah SAW, tidak menemui jalan, ya, tidak menemui jalan penyelesaian, maka baginda Rasulullah SAW mengutuskan pula, ya, utusan daripada kalangan kaum muslimin, iaitu baginda mengutuskan sahabat beliau iaitu Sayyidina Uthman bin Affan, ya, untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Tetapi ya, malangnya, ya, Sayyidina Uthman ini telah ditahan, dan ditahan. Disebarkan pula berita konon-kononnya Sayyidina Uthman ni, utusan Rasulullah ini, telah dibunuh, ya. Jadi apabila Rasulullah SAW mendengar berita tersebut,
ini dah kes serius ni kan. Utusan orang Islam telah didakwa telah dibunuh. Jadi baginda mengajak kaum muslimin untuk berbai'ah. Apa maksud berbai'ah ni? Untuk berjanji taat setia, untuk sama-sama, untuk bekerjasama, ya, mempertahankan hak dan kesucian Islam. Jadi takkan Rasulullah nak biarkan Islam ataupun orang Islam dibunuh begitu saja. Sudah tentu Rasulullah SAW mempertahankan kesucian Islam itu sendiri. Ya, lebih-lebih lagi sahabatnya yang menjadi utusan untuk pergi berjumpa dengan musyrikin Quraisy, dan ikrar taat setia ketika berbai'ah tersebut telah dilaksanakan di satu tempat, ya, di bawah sebuah pohon yang bernama Ridwan. Ya, jadilah bai'ah tersebut dinamakan Bai'atul Ridwan. Dan setelah berbai'ah, ya, di pohon tersebut, barulah terdengar pula berita katanya Saidina Osman tidak dibunuh. Ya, jadi mungkin itu ialah antara taktik ataupun strategi, ya, kaum musyrikin Mekah untuk memperdaya orang Islam ataupun untuk melemahkan, ya, Rasulullah SAW dan rombongannya pada ketika itu supaya tidak meneruskan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baik, seterusnya isi yang keenam. Apa pula yang berlaku? Baik, apabila tersebar sahaja berita tentang Bai'atul Ridwan, ya, makna orang musyrikin Mekah ni didengar, ya, bahawasanya Nabi Muhammad bersama dengan rombongannya telah berikrar, ya, nak sama-sama perangi musuh-musuh Islam, berikrar nak sama-sama jaga kesucian Islam. Maka apa berlaku? Maka kaum musyrikin Quraisy yang di Mekah berasa gerun, ya, dan mahu perjanjian damai dibuat. Tahu juga takut, ya. Bila orang Islam yang tam ramai-ramai sampai 1,400 orang tu berikrar nak perangi, nak jaga kesucian Islam, maka orang musyrikin Mekah, ya, musyrikin Quraisy di Mekah rasa gerun dan takut. Kali ini dia pula rasa takut. Jadi dia pun konon-kononnya nak berdamai. Jadi nak berdamai, apa caranya? Buatlah perjanjian, ya. Jadi Suhail bin Amr pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Kali ini orang musyrikin Mekah hantar pula Suhail bin Amr untuk berunding dengan kaum muslimin, ya. Maka termeterilah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat-syarat yang dikemukakan, ya. Mereka letak syarat tertentu, berunding, berbincang, dan Rasulullah pun bersetuju, dan perjanjian tersebut dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Kenapa dinamakan perjanjian Hudaibiyah? Kerana mengambil sempena berlaku peristiwa tersebut berada di tempat yang bernama Hudaibiyah, ya. Jadi kalau awal tadi pada slide pertama Ustazah tunjuk peta Hudaibiyah, apa istimewa Hudaibiyah yang Ustazah tanyakan tadi. Jadi rupanya Hudaibiyah itu mengambil sempena nama satu tempat dan dilaksanakan, ya, ataupun termeterinya satu perjanjian di tempat tersebut, dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Baik, dan seterusnya isi yang ketujuh. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahalul. Apa maksud bertahalul? Bertahalul ni ialah bercukur, ya, bercukur dan menyembelih kurban bagi tujuan tidak terus melaksanakan ibadah umrah tadi, ya. Peringkat awal tadi dia dah berniat untuk melaksanakan ihram, ya, untuk berihram, ya, di tempat yang dia berhenti tadi. Jadi bila dah terjadi peristiwa tersebut, ya, nampak dah kekalutan yang berlaku, ya. Jadi Nabi pun suruhlah para sahabat dan ahli rombongan untuk bertahalul dan bercukur bagi memberhentikan ataupun bagi tidak meneruskan ibadah umrah tersebut. Baik, para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang oleh musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Ya, maknanya mereka berduka citalah, datang dari jauh, ya, nak laksanakan ibadah umrah. Rupanya banyak halangan yang mengganggu. Jadi tidak
terlaksana hasrat tersebut. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Ya, jadi isteri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah ni tadi menyuruhlah ataupun mengajaklah ya baginda Rasulullah dulu ya untuk bertahallul ya. Sebab bila Rasulullah dah tahallul diikuti pula oleh kaum muslimin yang lain. Jadi itulah ya 7 isi penting ya rentetan ataupun latar belakang bagaimana berlakunya perjanjian Hudaibiyah tersebut. Baik, selesai sudah tadi latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ya, ada 7 perkara penting ataupun 7 isi penting ya rentetan berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Jadi sebentar lagi kita akan beralih kepada isi perjanjian Hudaibiyah tersebut ya. Apakah antara isi-isi perjanjian Hudaibiyah tersebut? Adakah ia memberi faedah kepada kaum muslimin ataupun memberi faedah kepada kaum musyrikin? Jadi sama-samalah kita hayati selepas ini. Baik, kita beralih ataupun kita pergi pada isi yang pertama ya dalam perjanjian Hudaibiyah. Baik, isi yang pertama ialah gencatan senjata selama 10 tahun ya. Maksudnya di sini dalam tempoh 10 tahun ya, orang kafir Quraisy Mekah tak boleh memerangi orang Islam, begitu juga orang Islam tidak boleh memerangi orang kafir Quraisy ya. Maknanya dalam tempoh 10 tahun itu satu tempoh yang lama. Ya, di situ nampak yang bijaknya orang Islam mengatur ataupun menyusun strategi agar dalam tempoh 10 tahun itu tidak berlaku apa-apa peperangan daripada kedua-dua belah pihak. Ya, jadi mungkin dalam tempoh itu mereka boleh mempersiapkan diri, melengkapkan badan tentera dan sebagainya. Ya, jadi di situlah ya istimewanya kenapa gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, dan seterusnya isi yang kedua ya. Orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Ya, makna isi yang kedua berpihak kepada seolah-olah berpihak kepada orang musyrik, tetapi dalam syarat ataupun dalam isi perjanjian tersebut orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun tersebut sahaja. Pada tahun berapa hijrah tadi? Tahun ke-6 hijrah. Maknanya tahun ke-7, ke-8 dan seterusnya ada peluang tak? Tentu ada peluang untuk meneruskan mengerjakan umrah pada tahun-tahun yang lain ya. Jadi di situ nampak ya keistimewaan pada orang Islam ya tanpa disedari oleh orang musyrikin Quraisy. Kita beralih pula pada isi yang ketiga. Yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Maksudnya di sini orang musyrikin Mekah ya, orang musyrikin Mekah boleh nak buat perjanjian dengan mana-mana penduduk pun ya, mana-mana pihak pun. Begitu juga dengan orang Islam. Orang Islam, orang muslimin pun boleh juga ya bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Yang ini ada benefit ataupun ada faedah untuk kedua-dua kaum muslimin dan juga kaum musyrikin Mekah. Ya, kita beralih pada isi yang keempat. Baik, isi yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya orang Quraisy Mekah yang datang ke pihak Nabi tanpa kebenaran walinya, maknanya dia saja pergi okay, walaupun telah memeluk Islam ya, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Ya, maknanya dia dah memeluk Islam ke, dia kena balik kepada kaum musyrikin. Yang itu seolah-olah lebih kepada kaum musyrikin Mekah ya. Okey. Tetapi kebiasaannya apabila mereka telah memeluk Islam, biasanya pegangan Islamnya sangat kuat. Ya. Okey, seterusnya isi yang kelima. Sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Maksudnya bagaimana tu?
Ya, sesiapa dari pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Maksudnya di sini orang Islam yang pergi Mekah kalau tak perlu nak dipulangkan. Tapi sebenarnya satu faedah bagi orang Islam ialah apabila mereka telah pergi kepada kaum Quraisy di Mekah, mereka akan terus berdakwah. Jadi itu salah satu strategi. Tak apa. Biarlah dia pergi ke Mekah, duduk di kalangan orang Quraisy. Tetapi orang Islam tersebut biasanya orang muslimin tersebut biasanya akan mengajak untuk berdakwah. Jadi itu istimewanya Nabi tak halang, pergi je ke Mekah sana, duduk di kalangan orang Quraisy, tapi sambil berdakwah, sambil kembangkan agama Islam. Itu antara strategi strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sudah 5 isi perjanjian Hudaibiyah yang sebenarnya kalau kita perhati isi-isi tersebut sangat-sangat memberi faedah yang banyak kepada umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa disedari ataupun tanpa tidak disedari. Baik anak-anak, demikian tadi penerangan Ustazah berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana perjanjian Hudaibiyah itu berlaku, apakah latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah tersebut, juga apakah isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Jadi sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran Ustazah pada hari ini, jadi Ustazah ingin rumuskan poin-poin penting ataupun isi-isi penting pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertamanya, perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat yang termaterinya perjanjian tersebut, iaitu yang bernama Hudaibiyah. Jadi bila ada soalan, kenapa dinamakan perjanjian Hudaibiyah? Kerana termeterinya di tempat yang bernama Hudaibiyah. Yang keduanya, mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan dalam suratul Fat, dalam Al-Quran suratul Fat ayat ke-27. Ini Ustazah letak di sini ayatnya, anak-anak bolehlah baca. Maksudnya, demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi maksudnya Allah datangkan perintahnya dalam mimpi Rasulullah SAW untuk mengerjakan umrah. Dan pada keesokan harinya baginda Rasulullah SAW telah bertemu dengan kaum muslimin yang lain dan menceritakan peristiwa mimpinya, dan mereka terus mengerjakan, bersiap-siap untuk pergi ke Mekah bagi mengerjakan umrah. Iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram, insya-Allah pada masa yang ditentukan kemudian, dan dalam keadaan aman, yakni menyempurnakan ibadat umrah kamu dengan mencukur kepala kamu dan tidak pun menggunting sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar dari situ. Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana Dia mengetahui adanya faedah dalam penangguhan tersebut. Okey. Dan yang kamu tidak mengetahuinya, maksudnya Allah telah tentukan akan berlaku peristiwa perjanjian Hudaibiyah tersebut. Cuma Allah tidak nyatakan pada Rasulullah. Dan maka dia menyediakan sebelum terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat masa berlakunya. Jadi diikuti dengan rentetan peristiwa perjanjian Hudaibiyah tersebut yang banyak memberi faedah kepada umat Islam, dan pada tahun-tahun berikutnya mereka telah boleh mengerjakan ibadah umrah. Dan seterusnya rumusan yang ketiga, kita nampak di situ dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah tersebut, rentetan peristiwa tersebut, kita lihat kesungguhan dan istiqamah dalam melakukan ibadah fardu dan sunat ketika musafir dan ketika sedang sakit. Ini terbukti bahawa dalam pada Rasulullah dan rombongan ingin mengerjakan ibadah umrah di Mekah, mereka telah diuji dengan macam-macam
peristiwa. Ya, tetapi sungguh pun diuji, mereka tetap bersungguh-sungguh dan tetap istiqamah juga nak melakukan ibadah. Makna semangat untuk melakukan ibadah itu masih tetap ada walaupun terpaksa mengharungi beberapa peristiwa. Dan seterusnya, ketabahan dan kesabaran Nabi dan para sahabat. Ini memang jelas ya, dalam perjalanan dengar nak diperangi, terpaksa lalu jalan yang tidak biasa dilalui, celah-celah bukit dan sebagainya. Dan seterusnya, yang terakhir ya, sebagai nilai murni yang terdapat dalam peristiwa tersebut ialah berpegang teguh pada janji. Janji pada mana? Janji ketika melaksanakan peristiwa perjanjian Hudaibiyah tersebut. Jadi itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap anak-anak ya dapat mengikuti dengan sebaiknya dan jadikan peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini sebagai iktibar, sebagai ibrah untuk dalam kehidupan kita semua. Baik, yang terakhir daripada Ustazah, sedikit pesanan seperti biasa. Yang pertamanya ya, man jadda wajada. Barang siapa yang berusaha, dia pasti akan berjaya. Dan pesanan Ustazah yang kedua, jangan suka bertangguh kerja, ya, jangan buang masa. Jadi jangan lupa anak-anak Ustazah, ya, lepas ni ada soalan yang menunggu. Dan yang seterusnya daripada Ustazah, jangan lupa untuk berusaha. Selepas kita berusaha, kita akan berikhtiar. Dan akhir sekali, kita dah usaha, kita dah ikhtiar, tinggal lagi kita berserah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Ustazah rasa setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini dalam tajuk Perjanjian Hudaibiyah bahagian yang pertama. InsyaAllah Ustazah akan sambung lagi di lain masa. Jadi Ustazah akhiri dengan lafaz yang mulia. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.